Intro 1, hook 1. Tangan macam mana ni macam ni Kita biasa tengok setiap kali shoot mesti ada cinematographer ataupun seorang DOP tu menggunakan matte box pada camera gear dia. Ada yang besar, ada yang kecil. Tengoklah pada macam mana kamera setup tu. Tapi yang penting sekarang ni, hari ni kita nak borak apakah fungsi sebenar seorang cinematographer ataupun seorang DP tu untuk menggunakan matte box semasa shoot. Atau mungkin gunakan matte box ini hanya sebagai wayang semata-mata. Hari ni kita borak 5 sebab kenapa anda perlu invest satu matte box. Kasih jalan untuk intro. Assalamualaikum guys, kembali sekali lagi dalam Cinemalis. Nama aku Syahid Rusdan dan aku merupakan seorang cinematographer based di Seri Damansara. Dan sekarang ni kita masih belum lagi dapat shoot. Ada juga lah try shoot. Tapi depends, kalau korang nak try shoot, kena make sure klien korang tu adalah permission daripada MITI, ada permission, surat permission lah. Shoot lah secara legal dan kalau boleh try lah avoid shoot secara illegal ya. Sebabnya kita nak mencari rezeki yang halal. Bila kita borak pasal rezeki, kalau boleh rezeki yang kita cari itu rezeki yang halal. Kau kenapa ni? Kita baru saja selesai shoot dengan salah satu company yang aku tak boleh nak sebut nama dia. Tapi for sure kita dapat surat permission untuk shoot dan Alhamdulillah it went well. Berjayalah untuk kita rasmikan matte box yang kita baru saja beli ni. Untuk mereka yang nak tengok video buka kotak Small Rig Mini Matte Box 3196, anda boleh tengok video di sebelah atas ini untuk tengok video apa yang menarik dalam kotak Small Rig Mini Matte Box 3196 ini. Just to inform, this is my very first matte box. Aku tak pernah invest pada mana-mana matte box sebelum ni sepanjang career aku, dan ini adalah kali pertama aku beli sendiri dari brand Small Rig ni. Masa tu dia buat pre-order, aku terus sambar dan hari ni basically kita nak borak lah. Adakah anda sebagai seorang cinematographer perlu invest pada matte box ni? Dan apa sebabnya nak kena pakai matte box ni? Jadi untuk sebab yang pertama adalah untuk kita kawal kemasukan cahaya. Bila kita dah pakai lens, akan ada macam-macam jenis flare yang masuk. So kita nak try avoid some. Maybe ada yang kita boleh pakai, maybe ada yang kita tak nak. Kita nak try avoid. So basically penggunaan matte box yang pertama adalah untuk kita gunakan sebagai kawal kemasukan cahaya. Setiap matte box akan ada bandar dekat bahagian atas ni. So tengok kepada arah cahaya yang masuk. Kalau daripada atas, daripada depan, cukup sekadar untuk anda kontrol melalui bandar ni atas bawah sahaja. Ataupun let's say datang daripada bahagian sebelah kiri ataupun kanan, apa yang aku biasa nampak orang buat adalah diorang loosekan saja belakang ini dan diorang basically pusing tengok pada arah cahaya yang masuk. So, bukanlah the whole camera. Kamera tu dan lens maintain, just the bandar sahaja yang kita cuba untuk kawal lah. Kenapa kita nak avoid lens flare ni daripada masuk adalah tengok pada visual yang anda nak dapatkan. Sebabnya ada setengah visual tak nice ataupun tak prefer untuk ada lens flare yang terlalu banyak, sebabnya dia akan menghilangkan kontras pada visual anda. So visual tu akan nampak lebih fade, nampak lebih, dia hilang kontras lah, senang cakap. Jadi bila dah hilang kontras, anda akan hilang lebih banyak detail yang anda boleh sepatutnya gunakan semasa edit. Tapi disebabkan dah tak ada kontras, so macam itulah visual anda. Sebab yang kedua adalah kepelbagaian lens filter. Bila korang pakai lens untuk kamera korang, ada pelbagai diameter lens. Tengok pada lens apa yang korang pakai lah. Ada 67, 72, 75, 77, 82, 95. Banyak lagi. So bila kita pakai lens dan kita nak pakai ND filter, kita biasa gunakan yang jenis screw on ND filter ni. Bermaksud dia attach direct kepada lens. Ini salah satu contoh bersaiz 82mm. So basically bila saiz ni terlampau besar, korang kena pakai step up ring lah. Step up dan ataupun step down. Depends pada size diameter lens yang anda gunakan.
Tapi bila kita dah guna matte box ni, basically kita boleh guna pelbagai jenis lens untuk di-attach pada matte box ini. Tetapi kena make sure lah anda ada adapter ring ni. Ini basically kalau macam Smoric, dia boleh gunakan ND filter dan juga dia bagi tray filter dekat bahagian depan ni. Tray filter ni yang membuatkan matte box ini agak unik daripada matte box yang berada di pasaran sekarang ni. Sebabnya matte box ni boleh tambah satu lagi filter di bahagian depan. Yang menariknya tentang Smoric adalah kita boleh gunakan filter tray ni untuk di bahagian hadapan sekali. Bermakna kalau ada apa-apa sebarang ND filter ataupun filter yang biasa anda gunakan pada lens anda, anda boleh gunakan satu lagi di bahagian hadapan ni. Tetapi menggunakan saiz 4x5.65. Memandangkan aku tak pernah pakai filter tray bersaiz ini, so aku tak ada sampel yang nak ditunjukkan. Tapi mungkin kita ada saudara Amul yang boleh tunjuk, disebabkan dia ada invest baru-baru ni pada filter tray bersaiz 4x5.65 ni. Basically yang Amul pakai tu agak boleh dikonsiderkan sebagai rare jugalah, sebabnya tak ramai sebenarnya yang menggunakan filter tray bersaiz begitu. Kebanyakan yang kita biasa pakai adalah bersaiz diameter bulat. So bila ada filter tray ni, menunjukkan yang anda boleh pakai apa-apa jenis filter pada apa-apa jenis lens. Sebab yang ketiga adalah keselamatan lens, lens protection. Yelah, bila kita dah ada full rig camera setup besar dan berat, so basically kita nak kena aware jugalah dengan keselamatan kamera setup kita tu. Especially bahagian yang paling penting iaitu lens. Kita tak nak apa-apa terjadi pada lens kita. That's why bila ada matte box ini ibarat first contact lah. Kalau let's say kita terlanggar mana-mana, apa-apa pun dia akan langgar matte box dulu. Apa-apa pun kita akan hentam matte box dulu rather than kita punya lens, which is lagi mahal dan lagi berharga. So basically bila ada matte box ini, protection lens protection adalah sangat penting. So inilah antara kegunaan utamanya juga. Selain itu, salah satu contoh untuk kita protect kita punya kamera menggunakan matte box ni juga adalah bila kita shoot bahan-bahan yang untuk buat shot slow-mo. Basically ada filter kat bahagian depan ni just in case ada any bahan-bahan. Yalah, bila kita shoot bahan-bahan makanan, nak memerlukan anda untuk baling ataupun apa-apa shoot produk lah, basically memang akan ada terkena lens. Tapi disebabkan kita pakai matte box dan kita ada lens filter kat bahagian depan ni, memang takkan kena pada lens anda dan dijamin selamat lah lens itu disebabkan ada matte box ini. Sebab yang keempat adalah eyeline control. Untuk shoot dua orang yang ada conversation, talent A dan juga talent B, bila kita shoot dua orang menghadap satu sama lain, kita nak mark ataupun kita nak guide, kita nak set guide eyeline dia, pandang ke arah mana. Ini adalah satu tips yang aku pernah nampak dari beberapa assistant camera gunakan teknik ni, which is menarik sebabnya dia gunakan pada matte box ini untuk mark dekat bahagian eyeline mana yang sepatutnya talent belah sana tengok. Bila dia ubah kamera ke belah sini, dia tahu okey, tadi talent belah sana pandang belah sini, so sekarang ni kita move ke belah sini pula supaya talent belah sini akan pandang ke belah sana pula. Faham tak? So basically ada mark, ada stiker dekat bahagian kiri. Contohnya kalau talent A ada conversation dengan talent B menghadap ke belah kiri kamera, so bila kita move to the other side, kita tahu tadi talent sana pandang belah kiri, sekarang ni kita nak talent sini pandang belah kanan dia pula, supaya kita tak silap arah dari segi camera angle ataupun camera direction. So penggunaan stiker tu pada matte box pada aku satu teknik yang brilliant supaya kita ingat mana bahagian yang sepatutnya diorang tengok. So eyeline control adalah salah satu sebab kenapa anda sebagai seorang cinematographer perlu gunakan matte box. Sebab yang terakhir untuk anda invest pada sebuah matte box adalah basically betul lah, impression pada klien tu betul sebenarnya sangat penting ketika anda keluar shoot. Percayalah, disebabkan kamera setup yang anda gunakan tu, anda telah berjaya gain trust klien lah untuk hire anda next time. Dan diorang tahulah yang basically diorang berada di dalam
real business. Diorang bukan deal dengan sebarang orang videographer biasa, tak. So basically korang boleh up level korang daripada package yang biasa-biasa. Mungkin bila dah letak pada satu harga yang tinggi dan anda turun dengan setup yang nampak gah. Bila pakai Macbox ni memang nampak gah disebabkan dia tak nampak macam shoot video biasa. Dia nampak saing-saing komersial ke atas. So dia secara tak langsung bagi confident pada klien untuk hire kita more untuk next project. Itu sahaja untuk video kali ini. 5 sebab yang aku rasa personally sangat berguna kepada mereka yang mungkin tak tahu patutkah aku invest pada Macbox ini ataupun ada benda lain yang lagi penting untuk aku invest. Go ahead, aku just bagi, kami di sini hanya sekadar cuba untuk bagi opinion berdasarkan pengalaman kami sendiri dan sepanjang berada di dalam industri kreatif ini. Itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe dan tonton lagi video-video yang banyak di channel Cinemalis ni. InsyaAllah ada banyak lagi perkongsian di masa akan datang untuk anda majukan diri dalam kerjaya sebagai seorang sinematografer. Aku doakan yang terbaik untuk korang yang berada di dalam industri kreatif untuk terus kekal relevan di alam maya dan teruskan berkarya. Kita jumpa di dalam industri. Assalamualaikum.